لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, jadi pagi ni cuaca okey. Cuaca okey, semuanya okey. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan ramai juga yang sudah masuk di ruangan komen kita pagi ini. Kalau boleh kita lihat siapakah teman-teman yang sudah berada bersama dengan saya pagi ini. Pertama sekali kita ada siapa tu? Aliza Aziz. Okay. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liza, mudah-mudahan hari ini sudah semakin sembuh ya. Mudah-mudahan. Admin juga akan menjawab salamnya okay, dan teman-teman yang lain. Jadi kita juga ada Emma Zafira di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Emma. Kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga kita ada Kak Nur Kamaria, kita ada Kak Nurza, Kak Baini kita dan semuanya lah yang bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, sebab saya ni tak nak membuang masa lah pagi ni. Tak cepat sikit kan. Baik, jadi hari ni muka surat berapa? Muslimah semuanya. Muka surat apa kita pagi ni? Hari ni Kak Aisyah tak ada Kak Aisyah? Encik Salimah pun tak ada.
Siapa? Oh, mungkin tak ni. Belum belum beri salam ke ataupun nak masuk. Baik, kita berada di muka surat 431. Okey, Kak Zah, Liza dan Kak Noh memberikan uh, kepada kita di sini. Muka surat 431, kita berada di point H. Tajuknya panjang ya, kan? Kita berada di point H. Okey, baik, betul. Kita berada di point H. Sebentar ya. Mana slide saya? Kita pula yang tak buka. Okey, kita berada di muka surat yang ke eh kejap saya letak salah point tu. Yelah, Ustazah tersilap point lah. Sepatutnya H kan? Saya letak F. Okey. Tajuk sama. Okey, tajuk betul. Orang yang hidup mengedepankan tindakan. Okey, orang yang hidup mengedepankan tindakan. Poinnya tersilap ya di slide saya di sini. Poinnya tersilap. Tetapi topiknya sama. Muka surat 449. Yang teman-teman kita yang lain berada di muka surat 431 point H. Okey, betul Di slide saya silap, jadi abaikan sahaja point F yang berada di slide saya di situ. Terus kita masuk pada point kita yang H. Point kita yang H di sini pada pagi ini bertajuk orang yang hidup dengan keadaan mengedepankan. Kalau dalam bahasa kita yang lebih molek lah, yang lebih baik, kita kata mendahulukan tindakan serta tidak adanya tindakan secara pilihan dan kesedaran. Agak complicated topik pada pagi ini, bunyinya sahaja, okay, tajuknya saja dah rasa macam dia nak cakap apa sebenarnya. Okey, baik begini. Kita perlu baca satu persatu perenggan pada topik ini untuk memahami apakah yang ingin dimaksudkan oleh pengarang kitab tentang topik yang diletakkan pada poin kita yang H ini. Jadi pertama sekali beliau menerangkan begini. Masing-masing dari tindakan dan tidak adanya tindakan yang dilakukan kerana pilihan dan kesedaran merupakan perkara yang hanya dikedepankan oleh orang yang hidup. Jadi dia kata begitu. Okey, perenggan pertama pada ayat yang pertama juga agak mengelirukanlah bagi saya kan, dia nak cakap apa lagi Baik, yang kita faham begini. Sebagai manusia, kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pilihan. Pilihan dan kesedaran. Bukan setakat pilihan tapi kesedaran. Bermakna kita ada ruang untuk memilih dan juga ruang untuk memikirkan secara sedar apa yang ingin kita buat. Sama ada kita ambil tindakan ataupun kita tidak ambil tindakan. Sebab tu tadi dikata ada tindakan ataupun tidak adanya tindakan. Bermaksud ada tindakan ataupun tiada tindakan. Kedua-dua keadaan itu bila kita lakukan, sama ada kita buat ataupun kita tidak buat, kedua-duanya ialah berdasarkan kepada pilihan dan kesedaran kita sebagai manusia. Ini maksud dia, yang dia nak beritahu kepada kita. Jadi sebagai orang yang hidup, kita sebagai manusia yang memiliki kehidupan, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Pilihan dan kesedaran untuk membuat satu tindakan ataupun untuk meninggalkan satu tindakan. Baik. Kemudian dia kata tujuannya ialah memperoleh manfaat dengannya seseorang merasakan kelazatan atau untuk menghilangkan rasa sakit yang dengannya dia mendapatkan kesembuhan. Jadi manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan pilihan, kesedaran dalam tindakan mereka ataupun mereka ini tidak mahu mengambil apa-apa tindakan ni dalam semua keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita memperoleh manfaat daripada apa yang kita buat. Kalau kita ambil tindakan yang baik, maka baiklah apa yang kita peroleh. Dalam keadaan kita sedar tau, dalam keadaan kita memilih tadi. Dan kalau kita memilih untuk tidak melakukan perbuatan itu, mungkin ia juga boleh menjadi baik dan mungkin juga ia boleh menjadi buruk. Sebab tu tadi dia kata tujuannya ialah pertama, agar kita ini mendapat manfaat dan kedua, menghilangkan kemudaratan. Biasanya bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pilihan, juga kesedaran di sini ialah
supaya kita dapat memilih dan sedar apa yang kita buat itu akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Dan kalau kita tinggalkan, kita tahu sebab ianya akan mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Jadi dalam keadaan yang memiliki pilihan, memiliki kesedaran, ya, kedua-dua itu bukanlah saja-saja Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang namanya manusia, tetapi dengan tujuan supaya kita dapat berfikir, dengan tujuan supaya kita sedar apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita pilih, semuanya itu akan mendatangkan efek atau hasil, kesan dalam kehidupan kita. Sama ada ianya baik maupun ianya buruk. Oleh kerana itu, secara etimologi dikatakan sembuhlah dadanya atau sembuhlah hatinya. Okeylah, itu dia berikan secara contohnya sahajalah, ya. Saya pun tak berapa nak relatekan sangatlah dengan perbincangan di atas itu. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia kata sedemikian. Apa pun yang penting begini, ya Muslimah, kita ni dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal untuk kita berfikir mana satu yang baik, mana satu yang buruk dan dapat membezakan antara kedua-duanya. Contoh kita berikan begini. Kita kalau jalan, kita nampak depan itu ada lubang, adakah kita nak terus jalan? Kita ada pilihan bukan? Dan kita ada kesedaran. Kita pilih untuk jalan, meneruskan perjalanan ataupun mengubah perjalanan. Okay, kenapa kita memilih untuk meneruskan ataupun mengubah perjalanan itu? Kita ada kesedaran juga pada waktu tersebut. Kita dalam keadaan yang aware. So kita sedar, kalau saya jalan di situ, saya boleh jatuh masuk dalam lubang tersebut. Sebab tu saya ubah. Ini kita panggil sebagai kesedaran. Okey? Dan pilihan tadilah kita ubah. Dan kalau kita memilih untuk meneruskan juga, itu ada pilihan kita. Tapi kita sedar tak? Ya, kita sedar. Mungkin kesedaran kita mengatakan bahawa, kita kata kalau jalan pun bukannya bahaya. Kan? Kalau jalan pun bukan bahaya. Dan kalau jalan pun tak mungkin saya akan jatuh. Itu juga kita panggil sebagai kesedaran. Namun kita ada pilihan untuk meletakkan diri kita pada keadaan yang memudaratkan ataupun tidak memudaratkan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan sebagai manusia yang hidup, kita semua hidup kan. Tak kiralah hidup hati ke, hidup mata ke apa kan semua. Yang penting kita hidup. Kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan semua itu. Supaya kita dapat melalui kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan pilihan yang kita ada dan kesedaran yang kita ada, kita akan memilih sesuatu yang lebih dekat kepada kebaikan dan menolak kemudaratan. Okey. Maka di sini diberikan kepada kita dengan satu contoh. Dia kata, seorang penyair berkata, ia adalah penyembuh sakitku jika aku mendapatkannya. Meskipun tidak ada obat penyakit yang dihasilkan. Aduh, tak apalah. Itu cuma cerita tentang syair yang dimuatkan sebagai contoh bagi perbincangan di perenggan yang pertama. Apapun di sini kita lihat pada poin kita yang kedua ataupun perenggan yang kedua, demikianlah tuntutan yang dikedepankan orang yang berakal, bahkan binatang ternak sekalipun. Jadi inilah yang kita gunakan sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan akal, kita akan mendahulukan pilihan kita dan kesedaran kita yang baik daripada ataupun berbanding pilihan dan kesedaran yang tidak baik. Jadi sebagai manusia, kita ni perlu gunakan akal ini dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah yang membezakan kita dengan binatang ternak tu tadi. Walaupun kita kata binatang ternak pun sendiri boleh buat pilihan. Tapi kita ni berbeza dengan binatang ternak tu kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pilihan dan kesedaran tersebut dan berasaskan kepada akal kita yang waras dan sihat. Sayangnya, tetapi masalahnya sekarang ini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Manusia sering memiliki persepsi yang salah tentang isu ini. Okay, dikatakan bahawa demikianlah sayangnya majoriti manusia benar-benar salah persepsi dalam memahami hal itu, iaitu dalam memahami hal tadilah yang berada pada perenggan yang pertama dan telah saya jelaskan itu. Maka dia kata mereka ingin mendapatkan kelazatan dengan perkara yang akan mendatangkan kepedihan yang sangat. Iaitu mendapatkan kelazatan dengan perkara yang mendatangkan kepedihan bagi diri mereka. Menyakiti diri sendiri tetapi rasa menghiburkan hati. Ada yang memilih dengan pilihan yang salah tetapi mereka merasakan bahawa itulah perkara yang menghiburkan hati mereka. Kemudian dia kata
mereka menyakiti diri sendiri tetapi tetap merasa tengah menghiburkan hati, mereka menyembuhkan hati dengan perkara yang selanjutnya justru mendatangkan puncak penyakit. Maka ini adalah situasi manusia yang tidak berfikir panjang, yang mereka tidak menggunakan akal mereka dengan sebaik-baiknya, pilihan dan kesedaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, bahkan mereka memilih sesuatu yang makin memburukkan keadaan. Jadi sebab tu tadi dia kata manusia yang memiliki persepsi yang salah tentang pilihan dan kesedaran ini, okey, dengan kesalahan itu mereka akan, uh, memilih sesuatu yang mendatangkan kepedihan. Kita tahu bahawa kalau kita, uh, buat perkara yang melalaikan, contoh kalau kita tahu kita berada kat tempat ini, ianya akan lebih mendatangkan mudarat bagi diri kita, kita jangan pergi tempat tersebut. Tetapi ni semua berdasarkan kepada pilihan masing-masing dan kesedaran kita. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita sangat sedar dan kita sangat tahu apa kesannya di belakang hari. Tapi kerana kita merasakan bahawa hal itu menghiburkan, hal tersebut boleh mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kita rasa begitu kan? Kita rasa begitu. Sebab itu kita akan terus pergi kepada sesuatu yang silap. Yang sepatutnya kita hindari perkara tersebut. Jadi manusia yang memiliki persepsi yang salah dengan menggunakan akalnya daripada sudut yang salah itu, dia kebiasaannya akan memilih sesuatu yang menyakitkan bagi diri dia. Menyakitkan ni maksudnya ialah perkara yang mendatangkan kemaksiatan, dosa, masukkan dalam api neraka. Saya bagi contoh yang mudah beginilah Kita tahu zina ini adalah perkara yang dosa. Kan? Kita tahu perkara ini salah. Allah Subhanahu Wa Taala larang. Nabi SAW juga melarang untuk kita melakukan perbuatan ini. Ia adalah perbuatan terkutuk. Bila kita buat, orang tahu perbuatan itu, pasti orang akan tak suka dengan apa yang kita lakukan. Kita tahu, kita sedar tentang itu. Tetapi berapa ramai orang yang melakukannya? Kerana merasakan bahawa perkara itu menyeronokkan. Merasakan bahawa perkara itu menghiburkan. Merasakan bahawa perkara itu mungkin boleh menghilangkan tekanan pada perasaan kita dan sebagainya. Tetap memilih untuk berzina. Ini perkara yang silap. Padahal pilihan itu sepatutnya ialah pilihan meninggalkan. Atas kesedaran yang dia miliki. Kan? Bagi saya ramai orang tahu perkara itu adalah perkara yang salah. Tak ada orang kata, "Oh tak salah berzina ni, okey je berzina." Tak ada orang kata gitu. Kalau orang kata gitu ada masalah tu kan. Ada masalah pada diri dia. Sama ada beragama ataupun tak beragama. Pasti ada di satu sudut dalam hati perkara itu adalah perkara yang salah. Namun tetap memilih untuk melakukannya dalam keadaan yang sedar. Inilah yang kita kata orang yang memiliki persepsi yang salah sehingga dia memilih sesuatu yang mendatangkan kepedihan, memilih sesuatu yang bagi dia menghiburkan, menyeronokkan, tetapi sebenarnya akan memberikan kepada dia dengan kesan-kesan yang sangat mengazabkan jiwa raganya dunia dan akhirat. Sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslimah yang memiliki agama, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya pilihan dan kesedaran kita berada pada atas jalan syariat. Kenapa kita memilih ini? Kenapa kita uh, kenapa kita membuat sesuatu keputusan yang kita sedar begini, ialah kita balikkan ia kepada hukum syariat. Kalau begitu keadaannya, insya-Allah setiap pilihan dan setiap kesedaran yang kita miliki itu akan memberikan kepada kita dengan ketenangan, akan memberikan kepada kita dengan satu jalan yang sebaik-baiknya walaupun dalam perjalanan itu ada perkara-perkara yang tak dapat kita elakkan. Maksudnya perkara-perkara yang ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Sebab hidup ini dia tak boleh terus jalan straight saja. Kalau kita nak hidup dalam keadaan yang senang, lenang, tak ada ujian, itu bukan fitrahnya kita manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kerana manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan penuh ujian dan dugaan. Jadi kita apa pun yang kita pilih dengan kesedaran itu tadi, kita perlu faham, pilihan itu ia pasti akan ada ujian dan tak sunyi daripada cabaran, daripada perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu nanti. Jadi pilihan dan kesedaran kita yang paling penting ialah kita memilih sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perkara itu kita tahu melalaikan, boleh mendatangkan kemaksiatan, bawa kita masuk dalam api neraka, tinggalkan.
Itulah yang terbaik. Sebab itu di sini, pada perenggan yang berikutnya, dikatakan, seperti itulah keadaan orang-orang yang berpemikiran pendek. Maknanya akalnya tak fikir panjang ketika dia nak melakukan sesuatu dan tidak mempedulikan kesan daripada perbuatannya. Orang yang begini dia akan buat mengikut kepada hawa nafsu. Dia akan melakukan ataupun menetapkan sesuatu pilihan berdasarkan kepada apa yang dia rasa dia suka, apa yang dia rasa yang mendatangkan kepada dia kebahagiaan walaupun perkara itu berdosa. Okey? Sebab kita begini perlu ingat. Setiap yang kita suka apa pun kan ia mesti berada pada atas panduan. Okay, maksud panduan tu ialah halal, haram. Kadang-kadang kita suka satu perkara tu, suka sangat-sangat. Tapi kalau ia haram, takkan kita nak buat. Kita wajib meninggalkan perkara itu. Ini kita sebagai seorang yang beriman, begitu keadaannya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pilihan dan juga kesedaran itu tadi. Tetapi tak boleh sesuka hati kita memilih. Kan? Tak boleh suka hati kita ni nak buat tu, nak buat ini. Dalam keadaan yang kita sedar itu tadi, ia mesti ada panduan hukum hakam, halal dan haram. Kerana begitulah hidup kita sebagai seorang hamba. Hamba dia mesti hidup di bawah satu kita panggil undang-undang kan, macam tu kan, ada undang-undang, ada hukum hakam yang perlu dituruti. Macam kita duduk dalam sebuah negara, kita tak boleh hidup sesuka hati kita. Kan negara ada undang-undang, nak beli rumah ada undang-undang, jalan raya ada undang-undang. Kalau bayangkan sebuah negara tidak ada undang-undang, habislah semua orang dalam tu sebagai rakyat dia buat apa yang dia suka. Aman tak negara tu? Tak aman. Orang rasa nak merompak, merompak. Rompak-rompak tak ada apa-apa. Government buat bodoh je. Buatlah, kita bagi pilihan kepada rakyat. Kalau begitu keadaannya, habis negara. Tak aman, kucar-kacir. Orang bergaduh semua, tidak ada undang-undang. Kita nampak begini, syariat Allah begitulah. Kita sebagai hamba, kan, kita berada di bawah syariat Allah yang memiliki undang-undang. Allah berikan kepada kita dengan pilihan. Allah berikan kepada kita dengan kesedaran. Tetapi ia mesti berada di ruang lingkup tersebut. Tidak boleh keluar daripada ruang lingkup yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi diri kita. Sebab tu kita ada halal, haram, dosa, pahala untuk menjadikan kita hamba yang sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Agar kita tak keluar daripada jalan itu. Kalau kita keluar, dia mesti ada denda kan, ada dia punya kesannya pada diri kita. Sama juga kalau undang-undang negara kita langgar apa yang berlaku, kena tangkap polis, kena buat siasatan dan sebagainya, masuk dalam penjara, ni semua kan ada hukuman-hukumannya. Jadi kalau kita fikir begini, kalau pada hukum manusia ini kita mudah taat, kan? Kita mudah taat tau. Takutlah nanti kena tu, kena tu ini. Kita takut dengan undang-undang yang dicipta oleh manusia. Kenapa kita tak berapa nak takut sangat dengan undang-undang Allah? Ini perlu kita muhasabahkan bersama ya muslimah. Kenapa kita ni kalau tentang undang-undang Allah, Allah kata jangan buat itu, jangan buat ini, nanti kena tu, kena ini, kita tak berapa takut sangat tau. Kita rasa, alah nanti boleh taubatlah. Macam gitu keadaan. Alah nanti boleh taubatlah, tak apalah. Bukan tak loh, tak apa. Semua tak apa. Dia tak ada rasa ketakutan pada diri, kalau aku buat ni kan nanti kan kena gini, gini, gini. Benda tu dia tak berapa ada sangat berbanding dengan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ni, kita ni kalau dengar, nanti kena saman jangan buat. Oh nanti kena tu, kena ni takut kita. Kita tak buat tau. Kita tinggalkan terus. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau undang-undang Allah, ada je benda nak belok, ada nak kona kan. Kita nak cakap, orang cakap ni. Tak ada pun nak sami'na wa ata'na. Ini mungkin isu yang kita lupa. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pilihan dan kesedaran, dan kita lupa tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala hiasi pada pilihan dan kesedaran itu, sehingga kadang-kadang kita memilih pada jalan yang salah. Dalam keadaan yang kita sedar kita memilih jalan yang salah. Jadi manusia ni perlu balikkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan dia. Nak buat apa-apa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa-apa keputusan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ni? Adakah ianya baik untuk agama? Adakah ia baik untuk kehidupan, untuk akhirat? Semuanya perlu dipertimbangkan dengan saksama. Dia tak boleh kita ikut kepada, sebab suka, sebab ni, sebab tu. Dia tak boleh begitu. Kan sebab tu Allah juga kata kadang-kadang apa yang kita suka itu sebenarnya tak baik untuk diri kita. Dan apa sebenarnya yang kita tak suka itulah yang baik untuk diri kita. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim.
Maka sebab itu di sini dia katakan kepada kita, padahal keistimewaan akal terletak pada kemampuan yang memperkirakan atau memprediksi akibat yang akan terjadi. Inilah keistimewaan kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita ada keistimewaan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan, sistemkan pada diri kita sebagai manusia. Dengan akal inilah kita bertindak, kita buat semua perkara. Kita boleh berfikir dan kita boleh memilih dengan keistimewaan akal tersebut. Sebab tu tadi dia kata, keistimewaan akal yang terletak pada kemampuan untuk kita mempertimbangkan, untuk kita mempertimbangkan atau menjangkakan akibat. Jadi kita boleh tahu, kita boleh mempertimbangkan untuk perkara-perkara yang kita nak lakukan itu tadi. Dan kita sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal ini supaya kita boleh jangka apa akibatnya. Maknanya kita bukan kata, "Entahlah, tak tahulah ini boleh jadi macam ini." Ada banyak perkara yang dalam hidup ini bila kita buat, kita boleh jangka akibatnya apa. Contoh, kalau kita banyak makan gula, kita boleh jangka tak apa akibatnya? Kita boleh jangka. Ia boleh menjejaskan kesihatan kita sehingga kita akan dapat penyakit kencing manis. Begitulah keadaannya. Itu jangkaannya. Jadi apa kita buat? Kita mempertimbangkan tindakan kita. Okey, ambil gula sikit-sikit. Begitu keadaannya kita. Allah berikan kepada kita dengan keistimewaan akal tadi. Tak apa, suka sangat makan manis-manis ni. Makan manis-manis sampai tak ingat dunia dah. Kan? Tak ingat dunia akhirat. Tak ingat dunia, tak ingat akhirat. Makan sampai kena kencing manis. Boleh apa aku tak tahu pula boleh kena kencing manis. Tak ada. Allah berikan kepada kita dengan akal ini untuk kita fikir, mempertimbangkan tindakan kita, apa yang kita nak buat. Dan dalam keadaan yang mana kita boleh jangka, ini yang akan berlaku. Kita boleh jangka. Kalau makan ni banyak-banyak ni nanti boleh ada penyakit. Sedemikian. Sebab tu kita mempertimbangkan apa yang kita buat secara bersederhana keadaan itu. Ini contohlah yang boleh saya berikan supaya kita dapat fikir. Allah berikan kepada kita dengan keistimewaan akal, dengan kemampuan untuk mempertimbangkan dan juga untuk dapat kita ni menjangkakan akibatnya bila kita melakukan satu perbuatan. Jadi bila kita dapat pertimbangkan dan kita dapat jangkakan, justru di situ pilihan yang kita buat, ia adalah pilihan berdasarkan kepada kesedaran kita. Saya sedar kalau saya buat ni, dia akan jadi begini. Ini jangkaan kita. Saya sedar kalau saya tinggalkan perkara ini, dia akan jadi begini. Kedua-dua hal itu ada pada diri setiap manusia. Kerana apa? Allah berikan dengan akal untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya dia kata begini. Manusia yang paling berakal adalah orang yang mengedepankan kelazatan dan kesenangan yang abadi dibandingkan kesenangan yang singkat, fana dan terputus. Jadi kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal itu tadi yang boleh mempertimbangkan, yang boleh menjangkakan akibat. Maka sebagai manusia yang memiliki kedua keistimewaan tersebut, pastilah kita akan mendahulukan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang tak kekal. Jadi orang beriman yang kekal, kita yakini dengan keimanan kita ialah akhirat. Itu yang kita imani. Makanya, apa pun yang kita nak buat, ia mesti balik pada akhirat kita. Kerana kita fikir, inilah yang kekal, inilah yang terbaik. Maka sebab itu kita akan memilih yang terbaik. Contohnya begini ya Muslimah, kita fikir begini. Kita ni suka sangat mengumpat contoh. Minta maaf lah ya, bagi contoh pasal orang perempuan lah sikit. Kita ni suka sangatlah mengumpat, suka sangat cerita sana, cerita sini. Tapi kita tahu perkara ini adalah perkara yang boleh merosakkan akhirat kita. Kerana kita tahu orang yang mana mulutnya tidak baik. Orang yang mulut tak baik, maka banyak perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku di akhirat kelak pada diri dia. Bila kita fikir tentang akhirat itu, secara automatik kehidupan kita di dunia ini dia akan jadi baik. Sebab kita tahu walaupun dunia ini dia bukan kekal. Alah, dunia tak kekal. Kalau aku cakap pun nanti aku mati, dia mati dah sudah habis cerita. Dia tak habis cerita begitu Muslimah. Dia tak habis cerita sampai tu saja. Bila kita bercerita tentang hal orang lain rasa terzalimi, kemudian dia mati, kita mati, kan kita pun tak minta maaf dengan dia, kita akan bawa perkara itu sampai akhirat. Sebab itu orang yang dia mempertimbangkan tindakan dia
yang dia dapat menjangkakan akibatnya itu tadi dengan akalnya yang sihat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, dia balikkan kepada akhirat. Wish, ini kalau aku cakap pasal diri dia tak sempat minta maaf, dia pun rasa dizalimi, dia doa pada Allah, hai sampai akhirat aku bawa ni. Kita akan fikir gitu. So apa? Kita akan fikir tentang perkara yang kekal abadi itu tadi. Jadi apa yang berlaku? Kita tinggalkan perbuatan mengumpat tu tadi kan. Kita rasa, tak ada gunalah cakap pasal diri dia, dah sudah. Biarkan sahaja. Jangan cakap apa-apa kan. Biar kita tak nak cakap apa-apa. Selamat tak kita? Selamat. Bermakna kita memilih pilihan yang tepat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita memilih pada keadaan yang lebih kekal. Ada orang kata, lah biar aku puas hati. Macam tu kan ada orang kata, tak apa, biar puas hati. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan puas hati ni muslimah, dia adalah puas hati yang tidak kekal di dunia ini. Kalau kita nak puas hati di akhirat. Pilih puas hati yang di akhirat itu. Itulah yang lebih baik, itulah yang lebih kekal. Kalau kita nak puaskan hati kita di dunia ini, dia tak kekal. Kalau hari ni puas hati belum tentu, ia kekal sampai esok lusa. Hari ni je lah rasa puas hati, tapi esok puas hati lagi tak? Belum tentu. 10 tahun akan datang puas hati tak? Belum tentu. Belum tentu sebab dunia ini tak kekal. Sebab itu apa-apa pun yang kita nak puaskan hati sangat ni ya muslimah, ingat, saya nak puas hati di akhirat, bukan di dunia. Dunia ni nak puas hati okeylah, boleh sikit-sikit. Sikit-sikit berpada-pada. Sebab kita tahu ini kalau puas hati ni kalau kita ikutkan sangat ni kan, dia boleh memudaratkan kita. Nak puas hatilah makan ni ayam, puas hati makan ayam, makan ayam golek katakan, puas hati makan ayam golek. Tak apa, yang penting aku puas hati. Tak boleh. Itu memudaratkan diri kita kan. Nak puas hatilah beli baju banyak-banyak. Tak ada hari. Daripada Isnin sampai hari Ahad beli baju je kerja dia. Kenapa beli baju banyak? Nak puas hati kan aku nak puaskan hati aku. Macam itu ya. Tak apa, yang penting puas hati. Tapi memudaratkan kan? Memudaratkan. Kenapa ikutkan sangat hati? Kenapa pergi ni? Kenapa kau pergi ni? Apa fitnah dia? Tak apa, biar aku puas hati. Itu keadaan-keadaan yang kita lihat memudaratkan bagi dunia dan akhirat kita. Memfitnah orang untuk memuaskan hati sendiri, rasa dapat dendam tu dapat diatasi dengan memfitnah orang, dia bukan cara yang terbaik. Puas hati yang sementara. Sebab tu kita kalau nak puas hati yang kekal ini ialah kita memilih puas hati di akhirat tu nanti. Sebab apa? Bagi saya, puas hati yang kekal itu ya bila kita dapat melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah perjuangan yang kita mulakan sejak hari ini. Bukan nanti dah mati baru nak fikir. Kan tak apalah nanti dah mati, dah tua-tua baru nak fikirlah puas hati ke akhirat, tak. Kita muda, kita ada kekuatan, kita ada kesihatan, waktu inilah kita fikir. Bagaimana kita nak memuaskan hati kita di akhirat kelak. Dengan memasukkan diri kita itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu dengan amal soleh kita, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab tu orang yang beriman, orang yang berakal di sini, Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang keadaan orang yang berakal. Ada seorang yang pernah datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanyakan kepada Nabi dengan soalan ini. Okey, saya datangkan dalam slide saya hadis ini, hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan status hadis yang hasan. Dia tanya dengan Nabi dengan satu soalan ini. Dia kata gini, fa'ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak? Jadi dia nak tahu, kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ramai-ramai kita ni siapakah orang yang paling bijak? Adakah sebab dia ada PhD? Macam tu kan. Sebab dia apa? Sebab dia pandai itu ke pandai ini ke? Sebab tu dia bijak ke? Macam mana? Adakah orang yang inteleknya tinggi, dia ni kerja bagus, dia itulah yang paling bijak? Bagaimana keadaannya? Nabi SAW tidak menyentuh tentang keduniaan ketika meletakkan orang itu bijak ataupun tidak. Nabi SAW mengingatkan kepada lelaki itu dengan jawapan ini. Nabi beritahu kepada dia, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang mana dia paling baik mempersiapkan dirinya untuk hari selepas kematiannya. Ulaikal akyas, Nabi kata. Merekalah orang-orang yang bijak. Jadi orang yang bijak bukan sebab dia itu orang yang kita nampak
bagus, excellence dalam education ataupun dalam pekerjaan dia. Bukan begitu. Tetapi Nabi sebutkan tentang kematian. Orang yang paling bijak ialah mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk kematian, dan orang yang paling bijak itu ialah mereka yang paling baik persediaan mereka untuk hari selepas kematian. Kerana orang yang beriman mereka sedar. Okey, mereka sedar bahawa hidup ini tidak lama. Mereka sedar bahawa yang kekal abadi itu ialah akhirat. Dan mereka sedar bahawa semua kita ini akan masuk ke alam barzakh. Kita semua sedar kita akan dibangkitkan. Kita semua sedar bahawa kita ada kehidupan selepas kematian. Maka kita perlu mempersiapkan kehidupan kita selepas kematian itu dengan sebaik-baiknya, iaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Ini adalah orang yang bijak. Kerana dia memilih sesuatu yang lebih kekal, dia memilih sesuatu yang lebih baik untuk diri dia, dan dia memilih sesuatu yang akan mendatangkan manfaat bagi diri dia, iaitu akhirat. Sebab Nabi kata di sini, orang yang bijak ialah orang yang ingat mati. Kita kalau ingat mati ya muslimah, kita takut nak buat maksiat. Sebab tu saya kata, orang ni kalau buat maksiat, selalu soalan saya, dia tak ingat mati ke? Soalan saya macam tu. Dia tak ingat mati ke? Ya Allah. Bila kita nampak, kita jadi takut tau. Kita nampak orang yang buat maksiat, orang yang sesuka hati ikut hawa nafsu, orang yang macam dah tak kisah dah tentang halal haram, ikut je apa yang dia suka. Kalau nasihatkan pun dia tak nak dengar. Kita akan timbul satu soalan, dia tak ingat mati ke? Kita akan rasa begitu. Kita sebab kita takut sampai kita kata, dia tak ingat mati ke? Dia rasa macam hidup lama dah dalam diri dia tu. Sedangkan mungkin kita lagi 2, 3 tapak saja. 2, 3 tapak saja nak meninggal dunia. Kita tak tahu kehidupan kita ni bila kita akan mati. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan kematian kita ni. Ada orang dia mati sebab sakit. Okey, ada orang yang mati tanpa sebarang penyakit. Ada orang yang mati aksiden ke apa kan. Tak tahu sihat-sihat tiba-tiba terlanggar, meninggal. Kita tak pernah tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Sebab tu orang yang dia ingat mati, dia tak ada rasa macam, ni kalau aku buat maksiat ni kan, esok lusa malam ni meninggal, jap lagi meninggal, tak tahu kan. Dia tak ada rasa begitu. Sebab tu dia bijak. Orang yang bijak ni dia akan menuntun ataupun dia akan memimpin diri dia ini pada jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, kerana dia tahu hidup dia ini bukanlah selama-lamanya. Bila dia mati, yang kekal dengan dia ialah amal ibadah dia. Bila dia mati kelak, yang akan menyelamatkan diri dia itu ialah sedekah dia, amal baik dia, sedekah jariah dia. Semua itu yang akan menyelamatkan diri dia. Bukan hawa nafsu dia yang dia nak puaskan itu tadi. Bukan itu. Sebab tu orang yang bijak, dia akan fikir setiap tindakan dia itu. Setiap apa yang dia pilih. Nanti ni kalau pilih benda ni kalau mati ni okey tak ni? Macam tu. Ni kalau bawa mati okey tak ni? Boleh bawa mati tak? Dia fikir begitu. Dan dia akan fikir tentang akhirat dia. Itu kehidupan selepas kematian. Yang mana dia telah persiapkan dengan sebaik-baik dia. Kerana dia tahu, nanti bila mati, setelah mati, hidup dalam alam barzakh tu dalam keadaan yang sangat lama. Sangat lama, tak tahu bila. Bayangkan orang yang meninggal dunia sejak sebelum zaman Nabi SAW tu. Berapa lama tu? Kiamat tak pun jadi-jadi lagi, kan? Sedangkan orang yang mati itu dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Lama dah meninggal. Okey, jangan fikir zaman sebelum Nabi lah. Kita fikir zaman nenek-nenek kita yang dah meninggal tu kan. Ya Allah, dalam kubur tu bagaimana keadaannya? So kita sekarang bijak, kita dapat tahu, macam mana mati dalam kubur tu keadaannya kan. Kita lama dalam kubur tu kan, tak tahu hari kiamat nak jadi bila. Tak tahu hari kiamatnya bila. Sebab tu persediaan tentang kematian itu lebih baik. Pilihan orang yang bijak. Nak buat apa-apa fikir, ni kalau mati dalam kubur lama tu, dia fikir, ya Allah lama aku dalam kubur ni. Boleh tak aku hidup dengan amalan yang macam ini? Kalau kita jadi orang jahat, kita akan hidup dalam keadaan yang sengsara begitu lama dalam alam barzakh. Kita fikir begitu. Kemudian nanti dibangkitkan di akhirat, tak tahulah bila nak dibangkitkan. Tapi perjalanannya sangat panjang, sangat lama. Itu pun belum tahu syurga ataupun neraka. Sebab itu, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan akal, dengan keistimewaan akal tadi, memiliki pilihan, memiliki kesedaran, dia akan memilih sesuatu yang sangat kekal untuk diri dia. Akhiratnya itu tadi. Dan Nabi SAW dah ingatkan kepada kita, orang yang bijak beginilah keadaan diri dia. Dia akan ingat kematian,
dan dia akan mempersiapkan diri dia dengan secantik-cantik persediaan untuk kehidupan akhiratnya. Apa pun kita buat, kita fikir ini investment untuk akhirat saya. Kalau kita ada rasa yang sedemikian cantik hidup kita, apa pun kita buat, sebab akhirat ini adalah sesuatu yang kita tak nampak ya muslimah. S- Orang kata orang kata begini, seeing is believing Ustazah. Kalau selagi tak nampak, selagi itu tak percaya. Jadi akhirat tu kita tak nampak. Sebab tu kita rasa macam tak ada apa-apa. Tetapi ia adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal, kita belajar, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, ia menceritakan kepada kita tentang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Yang mana setiap buruk baik kita akan dibalas di akhirat itu kelak. Yang akan membawa kita kepada salah satu destinasi ini, syurga ataupun neraka. Kita tak nampak semua itu, sebab tu mungkin kita berada dalam keadaan yang macam tak berapa bersungguh sangat untuk mengejar akhirat itu. Namun orang yang beriman, walaupun dia tak nampak, walaupun dia tak nampak, tetapi kerana keimanannya yang sangat tulus kepada Allah, keimanannya yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang dikabarkan kepada kita tentang akhirat itu, kita percaya dalam hati kita. Tak ada 50-50. Kita tahu itu wujud. Kita akan pergi ke sana. Maka orang yang bijak, dia akan fikir, bagaimana saya nak mempersiapkan diri saya untuk perjalanan di akhirat yang sangat panjang. Orang yang bijak, yang beriman yang bijak ni kan, dia akan memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk sampai ke akhirat itu. Sebab tu kita tak hairan. Nabi ingatkan kepada kita di akhirat nanti ada orang yang mana dia masuk syurga terus ekspres tanpa dihisap. Ada kan golongan pertama yang masuk syurga ialah golongan yang masuk syurga expressway. Maknanya dia tu Allah tak hisap dia. Terus dia masuk syurga. Ada golongan yang begitu. Ini adalah golongan yang bijak. Sangat bijak. Sebab apa? Dia sangat mempersiapkan diri dia untuk kehidupan akhirat. Sehingga dia tahu apa yang perlu dia buat supaya dia tak perlu untuk dihisap, dia tak perlu untuk jadi orang yang nak bagi daripada satu stesen ke satu stesen. Jadi kalau kita orang yang bijak, kita akan memikirkan tentang hal itu. Tak sanggup kita nak beratur panjang, kan? Nak beratur panjang untuk sesuatu yang bagi kita dah ada pilihan tu tadi. Yang daripada awal Allah berikan kepada pilihan. Aku beri pilihan nak masuk syurga dengan cara yang bagaimana. Kita pilih. Ada orang yang memang dia memilih nak masuk syurga dalam keadaan yang merangkak. Okey, itu pilihan kita. Betul tak? Dalam hadis Nabi SAW ada cerita. Ada orang yang masuk syurga dalam keadaan yang merangkak. Tapi kenapa begitu? Sebab dia pilih dengan keadaan sedemikian. Bermakna ada orang yang memilih dengan pilihan yang dia sedar. Yang dah dia tahu. Tapi sekarang ini kita dah belajar, kita pasti, saya tak naklah masuk syurga dalam keadaan yang merangkak kan. Ataupun saya tak naklah masuk neraka dulu baru masuk syurga. Betul tak? Kita tak nak masuk neraka dulu sebab ada di kalangan golongan yang mana mereka akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam api neraka terlebih dahulu, diazab terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan baru dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga golongan yang begitu. Sekarang masa kita hidup, kita pilih. Kita nak berada pada golongan yang bagaimana? Lalu kita usahakan. Kerana apa? Kita ada ilmu tu tadi. Kalau kita nak memilih menjadi golongan yang dimasukkan terus ke dalam syurga Allah tanpa dihisap, maka kita buat amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita. Nabi SAW beritahu pada kita. Iaitu orang yang mana dia tidak meminta untuk diruqyah, orang yang mana dia tidak bertatayur, okey, iaitu meyakini tentang nasib buruk dan nasib bad luck, good luck, ni semua tatayur. Dia adalah orang yang mana antaranya orang yang layak tahun itu yang tidak berubat dengan besi panas. Ini adalah antara orang yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Jadi kita tahu, oh kalau gini, saya janganlah buat benda-benda gini. Kan? Jangan buat tatayur, jangan layak tahun, layas tarkun. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita masuk syurga lambat. Senang, settle. Maknanya bijak kita ni. Begitu keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan yang dah tahu, tapi buat dono kan, tak apalah, aku tak kisahlah masuk syurga merangkak pun asalkan masuk syurga. Itu pilihan sendirilah.
pilihan masing-masing. Tak ada siapa paksa kita. Nanti jangan menyesal lah. Kan nanti kita, "Oh tak ada orang bilang, tak ada orang cakap." Ustazah Sakinah berbuih mulut cerita pagi-pagi ni. Bila bila tahu dah cakap dah, berbuih dah mulut dia, penat dah dia kan. Stay up malam-malam baca kitab, beritahu kepada jemaah ni. Kata tiba-tiba cakap, "Tak ada orang cakap kat saya dekat akhirat nanti." Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan je fitnah saya macam tu ya jemaah, tak baik. Okey, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikut di sini. Maka dia kata, sebaliknya orang yang paling bodoh adalah orang yang menjual kenikmatan yang abadi, kehidupan yang kekal dan kelazatan yang agung, yang sama sekali tidak ada satu kekurangan pun di dalamnya, dengan satu kelazatan yang terputus, singkat, fana dan tercemari oleh kepedihan serta kekhawatiran. Sebahagian ulama berkata, maka di sini datangkan kepada kita dengan pendapat sebahagian ulama yang menguatkan lagi statement yang berada pada perenggan di awal itu. Yang mana dia kata begini, "Aku memikirkan tindakan orang-orang yang berakal. Aku pun mendapati bahawa seluruhnya berusaha menggapai satu tujuan meskipun cara mereka untuk mendapatkannya adalah berbeza. Aku melihat semuanya berusaha mengusir kegundahan dan kegelisahan dari diri mereka. Ada yang dengan cara makan dan minum, ada yang dengan berdagang dan bekerja, ada yang dengan menikah, ada yang dengan mendengarkan muzik dan nyanyian, serta ada yang dengan permainan dan perkara yang sia-sia. Ini ialah tindakan orang yang berakal." Okey, sebahagian ulama kata apa? Ada cara yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal ini untuk mengusir kesedihan, kegundahan dalam hati mereka. Semua menuju kepada yang sama, iaitu nak buang kesedihan dalam hati, tetapi apa yang mereka buat, mereka memilih jalan yang berbeza-beza. Sebagaimana jalan-jalan tu tadilah, ada yang dia kata, "Oh sedih, kenapa sedih? Oh sedih, lah tak apalah, aku kalau makan minum sedih aku hilang, tak apa aku nak makan je." Okey, itu cara dia. Sedih, okey dengar lagu lah. Aku kalau dengar lagu ni hilang lah. Aku punya sedih lah. Tak apalah dengar je lagu. Macam tu keadaannya. Dia memilih kan, ada memilih cara yang sedemikian. Namun dia kata di sini, atas dasar itu aku menyimpulkan bahawa tujuan mereka itu sesuai dengan tuntutan orang yang berakal. Hanya saja semua jalan itu tidak akan menghantarkan mereka untuk meraihnya. Bahkan majoriti justru membawa mereka sampai kepada lawan dari tuntutan tersebut. Tapi sayangnya, cara-cara yang begini yang mereka lakukan ia bukanlah jalan yang sempurna untuk menggapai kebahagiaan pada hati. Okey, dia bukan jalan yang sempurna. Maka dia kata, "Aku tidak melihat satu jalan pun dari jalan-jalan tadi yang menghantarkan kepada tujuan kecuali dengan jalan menghadap Allah." Jadi bagi pendapat ini, menyatakan bahawa kita kalau ada hati yang sedih, hati yang gundah gulana, jalan yang terbaik untuk kita pilih dengan kesedaran kita itu tadi ialah jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lainnya begini muslimah, dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah kita panggil ia sebagai solusi yang terbaik. Untuk sampai pada kesenangan dan kebahagiaan, kita perlu melalui jalan yang terbaik, iaitu jalan menghadap Allah dan mendahulukan redha Allah. Orang yang menempuh jalan tersebut mendapatkan ganjaran yang paling tinggi dan tidak akan pernah hilang. Ini ialah janji Allah kepada mereka yang memiliki hati yang sangat rawan. Hati yang rasa tersakiti, hati yang rasa gundah, jalan apa yang perlu mereka tempuhi? Apa pun pilihan yang kita nak buat dalam hidup kita ini kan? Okey, mungkinlah kita kata tadi kan, makan tu boleh menghilangkan rasa sedih kita. Tapi dia mestilah makan itu makan yang berpada-pada, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak maksud saya macam tu? Bukan kita kata tak boleh makan. Boleh makan. Rasa sedih, okey. Suka makan kek, makan kek. Tak ada masalah. Boleh saja. Tetapi janganlah sampai itu saja yang kita buat sehingga kita tak ingat untuk berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mengembalikan diri kita kepada Allah. Bukan kita kata tak boleh, boleh saja. Tapi bukan itu semata-mata tujuannya. Kita mesti ada satu jalan yang lebih baik, lebih sempurna. Yang makan kek ke, jumpa kawan ke, sembang dengan kawan, itu kita panggil sebagai side sajalah. Side kan, side dish. Kita panggil sebagai benda yang kita jadikan sampingan sahaja. Tetapi yang paling utama sebenarnya untuk mengusir
kekacauan pemikiran kita ini ialah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana kita kena ingat begini muslimah, setiap masalah, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ini ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan kepada kita itu dan Allah nak lihat bagaimana kita mencari jalan solusinya. Adakah dengan kembali kepada Allah ataupun dengan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bijak tadi. Sebab apa? Kita ada akal. Allah berikan kepada kita dengan akal. Jadi hidup kita ni dia tak indah tanpa masalah. Okey? Hidup kita dia indah dengan masalah. Bila kita ada masalah, kita akan menggunakan akal kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita nak pilih yang mana satu? Pilihan berada di tangan kita. Dan kita memiliki kesedaran Allah berikan. Inilah untuk menguji keistimewaan akal kita. Jadi keistimewaan akal kita ini akan memilih jalan yang mana satu? Adakah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah ataupun jalan yang semakin menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nampak tak? Maka solusi yang terbaik berdasarkan kepada akal kita yang sihat, akal kita yang istimewa sekali itu Allah berikan kepada kita, pilihan dan kesedaran ialah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab Allah lah yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Mana satu yang terbaik untuk diri kita? Kita ni manusia, kita bergantung pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada diri kita. Jadi kita perlu yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Kerana kita tahu solusinya yang terbaik ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita minta pada Allah, kita minta pada makhluk. Makhluk hanya wasilah. Banyak kali saya ingatkan. Makhluk ini sampingan yang membantu kita ataupun wasilah tadi kan perantaraan yang membantu kita untuk mencapai pada matlamat kita. Tetapi yang maha membantu kita ni, yang maha memberikan kepada kita dengan solusi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang menentukan takdir hidup kita, bukan manusia. Jadi sebab tu kembalikan diri kita kepada Allah ialah jalan yang paling baik. Agar kita ni dapat sesuatu yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan kepada kita bahawa orang yang menempuh jalan tersebut, iaitu jalan ini, jalan yang mendekatkan diri pada Allah, yang mendahulukan redha Allah ketika dia perlu membuat pilihan, ketika dia ada masalah pada hati dia, iaitu jiwanya rasa sedih, jiwanya rasa gundah gulana, orang yang begini meskipun kehilangan bahagian di dunia, nescaya akan mendapat bahagian yang tinggi dan tidak akan pernah hilang. Apabila seseorang hamba benar-benar mendapatkannya, berarti dia telah mendapatkan segala sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Jika hamba itu kehilangannya, iaitu tersesat, berarti dia telah kehilangan segala sesuatu. Dengan kata lain, orang yang mendapatkan bahagiannya di dunia saja tadi, telah mendapatkan bahagian yang paling buruk, sungguh tidak ada jalan yang lain yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba selain jalan ini, iaitu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis. Saya tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan hadis ini untuk peringatan kita bersama dan juga terlebih-lebihnya untuk diri saya. Hidup kita tujuannya tadi ialah akhirat, bukan? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan orang yang memilih jalan hidupnya ialah akhirat. Allah berikan kepada kita dengan akal itu tadi untuk memilih dengan kesedaran. Jadi, bila seseorang dia memilih akhirat sebagai kepentingan dan tujuan kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan pilihan tersebut. Sebab itu di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis. Nabi kata, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dia, kita sebagai seorang muslimah, bila kita meletakkan akhirat itu sebagai tujuan hidup kita yang kita pilih dengan penuh kesedaran itu tadi, Nabi SAW ingatkan kepada kita, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hatinya itu kaya. Okay, hati yang kaya ni maksudnya hatinya tenang, hatinya lapang, kan? Walaupun dia susah, insya-Allah hatinya itu kita panggil sangat santun kepada orang yang ada di sekitarnya. Hatinya sangat walaupun rasa banyak sangat masalah tapi hatinya sangat lapang. Ini kita panggil sebagai orang yang memiliki kekayaan hati, kekayaan jiwa. Orang kalau banyak duit tapi kalau jiwanya tak lapang pun tak guna.
Kan? Orang yang dia kaya, ada segala-galanya, tapi jiwa dia, dia tak ada kekayaan, jiwa tak guna. Sebab tu kita sangat perlukan kekayaan jiwa ini dan antara caranya ialah dengan memilih ataupun mementingkan akhirat itu tadi. Allah akan berikan dengan hati yang sangat lapang, hati yang sangat tenang. Kerana apa? Jiwa kita kaya. Kemudian Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan jama'a lahu syamlah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggabungkan, mencantumkan semua urusan hidup dia. Urusan hidup kita ni ya muslimah, dia bersepai-sepai tau. Dia ni berterabur, berselerak. Kita fikir sana, hujung sini, tu satu ni sini. Banyak sangat benda yang kita fikir. Tetapi kalau tujuan hidup kita ialah akhirat, semuanya Allah gabungkan menjadi satu. Akhirnya, kita dapat menyelesaikan banyak masalah isu dalam hidup kita ni dengan cara yang terbaik. Begitu juga Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang ini Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan dunia pada diri dia. Dunia tak perlu dicari. Ia akan terus datang pada diri kita. Kalau kita mengejar dunia ini, kita tak ke mana muslimah. Kita akan rasa letih, kita akan rasa penat, kita akan fikir bagaimana untuk mendapat pujian manusia, bagaimana kita ni nak please manusia ni kan supaya kita dapat keduniaan itu. Kita dapat apa-apa yang ada pada sisi manusia. Tetapi orang yang dia mementingkan akhirat ini, dia tak perlu cari dunia. Dia tak perlu cari populariti, dia tak perlu cari followers, dia tak perlu cari. Semua akan datang pada diri dia. Inilah kepentingannya ataupun keutamaannya, kita panggil ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang mementingkan akhirat. Namun sebaliknya muslimah, kalau dalam hidup kita ini kita mementingkan dunia dan akhirat tu bagi kita tak ada apa-apa dah. Tak perlu pun untuk kejar akhirat. Orang yang begini Nabi SAW ingatkan kepada kita. Wa man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa meletakkan kefakiran, kesusahan di hadapan mata dia. Itu yang buat dia risau, dia rasa susah, dia tak tenang sebab setiap hari dia bayangkan kesusahan pada diri dia. Kerana apa? Tujuan hidupnya ialah dunia semata-mata. Jadi fikir macam mana macam mana. Itulah keadaan diri dia. Rasa susah, rasa tak tenang. Allah sentiasa membayangkan kefakiran itu di hadapan mata dia. Kemudian apa yang berlaku kalau tadi orang yang memilih akhirat, tujuan hidupnya adalah akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan setiap urusan kehidupan dia. Tapi orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan di sini Nabi kata apa? Wa farraqa alaihi syamlah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencerai-beraikan setiap urusan hidup dia. Makin susah keadaan hidup dia. Makin tak tercapai setiap perkara yang dah memang tercerai-berai ini. Kan ada banyak perkara yang dia nak settle sana satu sini satu ke atas satu kat bawah kan. Makin susah untuk dia capai. Dia tak bercantum. Bahkan makin menjauh, makin bercerai-berai. Dan terakhir di sini, Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang mengejar dunia, dunia yang menjadi tujuan hidup dia, Nabi kata apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan dunia itu, dia tak meraih apa yang ada pada dunia itu kecuali sekadar apa yang telah ditentukan bagi diri dia. Maknanya kalau dia ni bekerja untuk dunianya tu tadi kan, dia dapat itulah yang dia dapatkan. Dia takkan dapat lebih. Dia takkan dapat lebih. Itulah yang dia usahakan, itulah yang dia dapat. Tidak sebagaimana orang yang tadi dia mengejar akhiratnya. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dunia tu. Pergi. Dunia tu sendiri yang datang tunduk pada diri dia. Dan dia akan dapat lebih daripada apa yang telah ditakdirkan untuk diri dia. Sangat berbeza situasi orang yang memiliki akal yang sihat itu tadi, yang dengan pilihan Allah berikan pada dia pilihan, Allah berikan kepada dia kesedaran, dengan pilihan dan kesedaran itu, dia memilih untuk berada di atas jalan kebenaran, iaitu jalan yang menuju ke akhirat. Kehidupannya sangat berbeza. Ganjarannya sangat berbeza Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita sekarang belajar, maka kita perlu bijak membuat pilihan kita. Kita tahu tadi, orang yang memilih akhirat itu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jiwanya kaya. So kita kan dalam hidup kita nakkan ketenangan. Maka kita akan pilih akhirat.
Allah Subhanahu Wa Taala akan mencantumkan setiap urusan kita. Maknanya Allah akan mempermudahkan setiap urusan kita. Of course kita akan pilih akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan dunia itu tanpa perlu kita cari. Rezeki datang mencurah-curah, kan orang sayang kita, semuanya. Semua dipermudahkan. Orang di sekitar kita ni ramai yang baik dengan kita. Setiap perjalanan kita tu ada saja orang yang bantu. Ini maknanya dunia itu datang pada diri kita. Alhamdulillah. Kita tahu 3 keadaan itu akan kita miliki, maka kita pilih akhirat. Terbaik bukan? Tapi kalau dah dalam keadaan mengetahui ini, masih lagi kita nak memilih dunia itu pilihan kita. Tak ada siapa yang paksa. Nabi SAW pun dah beritahu kepada kita, apa yang akan berlaku kalau kita memilih dunia? Apa yang akan berlaku kalau kita ni mengenepikan akhirat kita? Jadi kita yang pilih. Maka tak ada yang salah di sini. Tak ada yang salah ni. Tak ada, kita tak boleh nak menyalahkan orang lain. Tak boleh nak menyalahkan Nabi, tak boleh nak menyalahkan Allah, tak boleh menyalahkan orang yang ada di sekitar kita, tak boleh nak menyalahkan ustazah kan, betul kan? Maknanya semuanya berada pada pilihan dan kesedaran kita mana satu yang terbaik untuk kita pilih. Dan tidak ada orang memaksa kita. Kerana semuanya berada pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah sesaya kita. Nanti hadis ini kalau tak dapat catat tadi boleh ambil di Telegram Ustazah. InsyaAllah semua nota akan dimuatkan di situ. Jadi boleh sama-sama meraih manfaat lah daripada hadis yang bagi saya sangat baik untuk kita jadikan sebagai motivasi diri kita ketika kita berhadapan dengan banyak ujian dan dugaan dalam kehidupan kita ini. So, apa pun yang berlaku, fikirkan tentang akhirat kita. Jika di akhirat itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan kita memilih hal tersebut, insya-Allah di dunia ini juga ianya akan mendatangkan kebaikan yang banyak sangat bagi diri kita. Apapun kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ikut kepada perasaan, ikutlah pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, insya-Allah kita akan rasa aman, kita akan rasa selamat dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa, kekuatan untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.